لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Fadil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan Tuan Pengerusi, barisan pimpinan surau, pimpinan surau, ibu-ibu, ayah yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih dapat sama-sama kita tunaikan solat fardu subuh berjamaah. Dan kemudian di antara masa yang sangat bernilai ini selepas salat subuh menantikan salat sunat isyraq, kan? Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk kita duduk dalam satu majlis, dan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalau kita jumpa majlis macam ini, majlis ilmu, majlis zikrullah, untuk kita sama-sama ambil bahagian. Kerana masya-Allah di dalamnya kurniaan, hadiah yang sangat besar yang ada di dalamnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang selalu kita dengar, ustaz-ustaz kita sebut, yang mana Nabi sebut dalam sepenuh hadis baginda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa huwa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebut tidaklah berkumpul satu kaum, tidaklah berkumpul satu golongan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini membaca ayat Quran, saling mempelajari hukum hakam apa yang ada dalam Al-Quran itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan ke atas mereka dengan apa? Dengan sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan di dalam hati mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka juga dengan limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan para malaikat bersama dengan mereka. Bahkan satu kemuliaan yang lebih besar lagi, Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama mereka. Sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita faham maksud tujuan hidup kita ini, iaitu untuk kita meraih maradatillah, untuk dapat redha daripada Allah, maka ini di antara perkara yang kita kena buat. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama kita, bangga kita. Dan hari ini berapa ramai manusia yang sangat berbangga, bahkan mereka sentiasa berusaha mencari nama, bahkan bila nama mereka disebut, Masya Allah, mereka rasa Masya Allah sangat bergembira. Tak boleh nak digambarkan. Contoh, kalau namanya disebut oleh orang-orang yang terkenal secara khusus pula tu, Perdana Menteri sebut, di kaca televisyen sebut, didengar oleh kita, oleh orang ramai di corong radio, ni Haji Ahmad ni sahabat saya yang baik, saya kenal dia, ni orang yang sangat baik. Kalau orang begitulah keadaannya, macam mana? Rasa bangga kita, tak boleh nak digambarkan.
Dan ini kan pula Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang sentiasa mengenurikan kita macam-macam kurniaan nikmat, tak boleh nak digambarkan betapa kasihnya Allah dengan hamba-Nya. Tak kira masa, bahkan dalam keadaan kita lalai, bahkan ada ketika kita terlanjur melakukan larangan-larangan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi rela, suka untuk memberikan kemaafan. Dan Allah Subhanahu wa taala suka untuk menyebut nama kita, yang menyebut nama Allah, bahkan yang berserta dalam majlis seperti ini, masya-Allah. Ini hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam urusan dunia apatah lagi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi hadirin yang rahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi beri peluang dan ruang pada kita di pagi hari ini untuk kita terus menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala matikan kita. Dan jadi semua orang masya-Allah baru saja dihidupkan kembali selepas kita mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji Allah, dan kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita satu nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup. Jadi kalau kita hari ini tak dapat hidup, Allahu akbar, kan satu kerugian, bahkan kerugian yang kita tak boleh nak sebut lagi, dan kerugian yang tak boleh nak dipatah balik untuk kita tebus balik kerugian tersebut, tak ada, tak boleh dah. Hari ni kalau kita rugi dalam soal dunia, seorang peniaga lah sebagai contoh, kan, dan kita pun dengar banyak kisah kan, orang-orang yang berjaya ni dalam perniagaan dia. Jadi apa yang dia buat? Dan istilah ungkapan yang beri semangat pada kita adalah jangan berputus asa tu. Jangan berputus asa. Dia rugi. Niaga ayam, rugi. Gulung tikar dia. Dengan semangat yang dia ada, maka dia buat apa? Dia niaga lagi. Dia niaga apa pula? Contohlah dia jual kain pula. Allah takdirkan rugi lagi, masya-Allah, tak putus asa dia. Buat kedai makan pula. Dan Allah Subhanahu wa taala tentukan dia berjaya. Kan? Jadi istilahnya apa? Kat dunia ni kalau kita rugi, kita boleh cari peluang yang lain. Kita boleh usaha lagi. Tapi saat apabila Allah Subhanahu wa taala telah hilangkan umur kita, kan, kita nak berniaga tak boleh dah. Kan? Iaitu apa? Kita nak berniaga dengan Allah dalam soal kita nak memperbanyakkan amal soleh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dah. Jadi sebab tu semua orang, dan termasuk saya, kita semua, kita kena sedar setiap pagi saat Allah Subhanahu wa taala pulangkan kembali nyawa kita, ini merupakan suatu hadiah kurniaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus, kan, menjadikan diri kita sebagai seorang peniaga yang berjaya, dengan kita menggandakan dan kerja buat kita, sama ada perkara yang wajib itu sudah menjadi kemestian, ditambah lagi dengan kita memperbanyakkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perihal dan bagaimana kita dengan saudara kita sebagai mukaddimah kita, dan kerana hari ini kita pun sedia maklum, saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fi sahari wal humma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebut perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain dalam keadaan menzahirkan rasa kasih mereka
dan cinta mereka, belas ihsan mereka kepada saudara mereka yang lain. Dan seperti mana Nabi sebut, sebuah jasad. Dan yang mana Nabi sebut lagi, apabila jasad ini, contoh satu anggota daripada jasad ini ditimpa dengan kesakitan, tada'alahu sa'irul jasadi, maka jasad ini tadi secara tabi'inya, kan? Dan kalau kita belajar saya pun memang begitulah keadaannya, dia ada refleksi pada anggota yang lain dalam keadaan untuk saling menzahirkan rasa simpati, rasa nak bantu. Gigi sakit tuan-tuan, kan? Malam tadi contohlah Allah uji sakit giginya. Jadi apa yang berlaku? Bukan sekadar gigi je yang sakit, kan? Kepala kita pun akan pening, kan? Dan tangan kita pun akan pegang kat pipi kita, Allah sakit itu, kan? Perut kita pun tak lalu nak makan, kan? Jadi keadaannya yang berlaku begitu. Satu anggota yang sakit, maka seluruh anggota yang lain pun dia akan sama-sama menzahirkan rasa simpati. Kerjasama itu ada, Masya Allah, saling membantu antara satu sama lain. Maka begitulah hal keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini Masya Allah tak pernah rasa hidup dalam keadaan demi untuk kelangsungan hidupnya sendiri, tak. Kadang-kadang kita rasa kita hari ini berusaha, bekerja Masya Allah dalam keadaan yang habis baik. Kita berniaga, masuk pejabat, kerja kilang lah, bertani dan seumpama dengannya, dapat hasil, dapat gaji contoh. Dan inilah persepsi yang kita nak belajar, nak ubah, apa yang kita dapat, bahkan itu pun kita maklum ada hak yang Allah Ta'ala tentukan. Cukup kadarnya, maka kita kena bayar zakat. Ini pun di antara perkara utama yang Allah Ta'ala nak ajar kita. Dalam harta kita itu, ada suatu perkara yang mesti kita fahami baik-baik. Bukan sekadar kita nak makan seorang, kita nak puaskan hawa nafsu kita. Perut kita ni kita nak isi dengan segala macam makanan beraneka rupa juadah. Dan zaman-zaman kita ini buka telefon makan saja. Sana makan, di Meru ni macam-macam kedai makan. Pergi Isti'alam pula, Masya Allah, tengok makan. Jadi secara jelasnya ini bukan suatu perkara yang dituntut. Yang kita nak fahami bahawasanya dalam harta kita, yang Islam sendiri ajar untuk kita meraihkan orang lain. Bahkan ditambah lagi dengan sedekah kita. Sebab tu dalam Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di antara sifat orang mukmin ini yang utama apa dia? Ithar. Ithar. Maka ulama sebut, apa itu ithar? Maka dia memberikan, mengutamakan keperluan saudaranya lebih daripada diri dia sendiri. Begitu keadaannya, sehingga Allah sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu bersifat ithar, mengutamakan saudaranya yang lain walaupun dalam keadaan mereka ini memerlukan. Dan ada cerita di antara asbabun nuzul ayat ini, Allah Ta'ala nak berikan pengajaran pada kita orang yang beriman untuk dapat pujian yang sangat besar daripada Allah, iaitu Allah memuji, bahkan Allah sangat bergembira dengan perbuatan mereka yang beriman kepada Allah, yang sangat sayang, cinta dengan saudaranya, dan bahkan lebih daripada dirinya, maka dia juga akan dapat kemuliaan tersebut. Jadi satu ketika berlaku satu peristiwa yang Masya Allah sehingga turun ayat ini. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu cerita satu ketika satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ra'su syah, dapat kepala kambing,
Ha, dia orang Arab ni satu perkara yang istimewa bagi mereka, hidangan yang ada padanya kepala kambing. Boleh dimasak lah kan. Jadi sahabat ni Masya Allah, kerana kefahaman dia akan semangat ukhuwah ini, semangat bagaimana nak memuliakan, nak mengutamakan, nak melebihkan saudara dia yang lain, kan? Sehingga nak beramal, beramal dengan hadis. Sebab tu kita ni niat dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sebut kekuatan tu mudah-mudahan Allah Ta'ala akan datangkan jugalah. Cuma kita sebut berulang-ulang kali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita nak buat baik, kan? Jadi orang dulu begitu keadaannya, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tidak lain tidak bukan tujuan mereka ni apa? Nak beramal. Dengar nak buat. Dan antaranya apa? Hadis Nabi sallallahu dan yang memerintahkan untuk kasih dengan saudaranya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan hadis yang selalu kita dengar juga, kan? Tidak sempurna iman seseorang kamu, kan? Sekiranya dia tak kasih saudaranya seperti mana dia kasih akan dirinya. Kan? Jadi kita ni sudah tentu kita akan kasih dengan diri kita. Tak ada orang yang tak kasih dengan dirinya sendiri. Dan masakan tidak, kalau dia lapar, dia cari makan. Tengok makan mana yang sedap. Kedai mana yang sedap contoh. Lauk apa yang nak dia beli. Pasal apa? Dia nak isi. Nak sempurnakan hajat dia tadi. Lapar, Masya Allah. Kan? Kalau dia sakit, tak ada orang yang sakit dibiar, tak? Kan? So dia akan dapatkan rawatan. Pergi mana klinik dan hospital, jumpa mana doktor yang mampu untuk merawat sakit dia. Jadi begitu perihal kita pada diri kita, kan? Akan dirawat, dirapikan, rambutnya bila panjang dipotong, kukunya panjang dipotong, disabun badannya, begitu. Jadi begitulah semangat yang ada dalam kita, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita nak menyantuni saudara-saudara kita. Jadi ini satu ketika sahabat ni dapat kepala kambing, Masya Allah, kerana fahamnya dia akan semangat ukhuwah tadi, dan nak mengutamakan orang lain dalam sangkaan dia lebih memerlukan daripada diri dia. Kan orang dulu tak macam kita, tuan-tuan. Hidupnya sangat sederhana. Kerana apa? Mereka ni nak ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan mereka ni kurang makan. Kebiasaan mereka ni lapar orang dulu. Allahu akbar, luar biasa, kan? Dapat satu benda yang Masya Allah istimewa bagi mereka. Dalam pemikiran mereka ni, walaupun dalam keadaan mereka ni sebenarnya memerlukan, lapar, kan, makannya sedikit, dapat hadiah daripada orang, depan mata mereka, bukan perut mereka dulu, tak. Allah, ni luar biasa iman. Sebab tu Allah Ta'ala puji. Dan ithar ini luar biasa. Perlu, sangat perlu. Tapi nampak orang lain lebih perlu daripada mereka. Jadi apa yang berlaku? Maka kepala kambing ini bergerak daripada satu tangan kepada tangan yang lain. Pindah sahabat kedua. Sahabat kedua pun, dia punya fikrah, dia pemikirannya pun macam tu juga. Kan? Ada orang yang lebih perlu daripada aku. Bergerak lagi kepala ni, pindah orang ketiga. Orang ketiga pun macam tu juga. Ada orang yang lagi perlu daripada aku. Pindah orang keempat, sampai masuk ke tujuh. Sampai ke tujuh, akhirnya balik pada orang pertama. Masya Allah. Dan akhirnya dengan sebab perbuatan ini, dalam riwayat begitu, ini di antara satu jalur, maka turunlah ayat ini tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Semangat bagaimana mereka ini nak membantu saudara-saudara mereka, mengutamakan saudara mereka kerana Allah. Dan dalam jalur yang lain pula menceritakan di antara sebab turun ayat ini, dan
Maka Sayyidina Abu Hurairah, ini pun kisah yang mungkin kita biasa dengar, menceritakan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam offer kepada sahabat-sahabat, dan siapa di kalangan sahabat yang nak menerima tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan ahli sufah ada satu orang. Jadi satu orang sahabat di kalangan Ansar telah menzahirkan kepada Nabi kesediaan dia untuk menjadikan tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai tetamunya. Dan lepas tu di antara amal yang kita boleh ikut sunnahnya ialah mendatangkan orang ke rumah kita. Kan? Jadi sebab tu kalaulah orang tahu di antara kemuliaan besarnya orang datang ke rumah kita dan kita menjamu mereka, maka kita hari-hari kalau boleh mengharap ada orang datang rumah kita. Kalau tak dapat, kita datangkan orang ke rumah kita. Jadi sahabat ni balik rumah dulu. Pasal apa? Dia bagi tahu pada rumah dia akan datang tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita. Jadi tanya pada orang rumah, ada apa-apa tak makanan? Allahu akbar. Waktu malam lah cerita dia. Untuk menjamu makan malam. Jadi bagi tahu, dibagi tahu oleh orang rumahnya tak ada makanan, melainkan kepada anak-anak kita saja. Kita pun tak ada nak makan. Kita sendiri pun tak ada makanan. Yang ada ni makanan ada ni pun untuk anak kita saja. Lantas sahabat ni bagi tahu kepada rumah dia, tidurkanlah anak-anak kita. Dan dia bagi tahu lagi, suruh siapkan hidangan, dan kalau tetamu ni sampai, nanti kamu matikanlah pelita yang ada. Biar bergelap kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita buat tadi tak nampak, tak dapat dilihat oleh tetamu kita. Yang mana kita ni tak makan. Kita ini bagi dia makan. Jadi berlakulah seperti mana yang dirancang oleh suami dan isteri tersebut. Dan akhirnya tetamu mereka kenyang. Dan mereka satu keluarga lapar. Esok hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawasanya Allah sangat bergembira dengan perbuatan kamu berdua tadi. Dan sehinggalah turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah ini. Ini satu perkara yang kalau kita lihat luar biasalah. Ini tahap iman yang sangat tinggi. Yang ada dalam diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana apa juga hadirin yang dirahmati Allah, dan kerana mereka juga faham akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang apa yang kita sebut tadi lah, semangat persaudaraan itu. Dan dalam hadis Nabi juga sebut apa dia? Man kana fi hajati akhihi dan kana Allah fi hajatihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin yang mana kita sebut semangat persaudaraan kita ni luar biasa. Kan? Semangat dia untuk membantu saudara dia tadi. Kan? Sebab tu kita ni orang yang beriman pada Allah kena ada satu sifat nak bantu saudara kita. Sebab tu banyak keadaan yang boleh kita buat. Dalam arti kata kita nak bantu saudara kita. Ya. Ada rezeki lebih, Masya Allah, itu yang lebih baik kita bagi. Kan? Jadi kalau tak ada, paling-paling kita panjatkan doa untuk saudara kita. Kan? Kerana apa Nabi sebut? Barang siapa yang menyempurnakan hajat saudara dia, kan? Allah Ta'ala akan sempurnakan hajat dia. Ni. Lepas tu di antara kaedah untuk kita dapat bantuan Allah, bantulah saudara kita. Dan lagi mana kita dekat dengan saudara kita. Ini pun di antara kaedah yang sama-sama kita boleh buat. Untuk kita dapat bantuan Allah, maka kita kena hampir dengan saudara kita yang memerlukan.
Kan? Contohlah kan, hari ni kita ada masalah dalam urusan kerja kita. Kan? Jadi antara kaedah lah, ni istilah kita sebut tawasul kita dengan amal soleh yang kita buat. Dan benda ini syar'i, benda yang memang ada. Kita menjadikan amal soleh kita sebagai asbab Allah bantu kita. Kita niat, kan? Kan? Ada masalah dalam urusan kerja tadi, contoh. Kerja kita tak beres-beres. Macam-macam benda kita buat. Tak juga selesai masalah ni. Ni di antara tipsnya apa? Berdamping kita dengan orang susah, cari orang susah mana. Tengok. Tolong dia. Niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan selesaikan urusan dunia kita. Dan itu yang Allah janji. Dan kita yakin sebenar-benarnya dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita tak pernah, kan? Tak pernah tidak yakin dengan Allah. Dan inilah masanya. Dan sebab tu ulama-ulama dulu mereka banyak bertawassul dengan amal salih. Dalam nak membantu menyelesaikan urusan dunia, apatah lagi akhirat mereka. Bahkan ini banyak dibuktikan oleh hadis-hadis yang menceritakan tentang tawasul. Bahkan berlaku pada zaman sebelum zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita dengar kisah tawasul 3 orang dari golongan Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan ujian, kan? Musafir masuk langgung, kita gua ditutup dengan batu besar, kan? Tak? Bertawassul mereka dengan amal soleh yang dibuat. Dan ada satu orang yang cerita tentang khidmat dia pada orang tua, dan tawassul dengan amal soleh yang dibuat. Khidmat orang tua sungguh-sungguh, Allah bukakan pintu gua, tapi tak boleh lalu. Betul tak? Dan ada pula orang yang kedua tawassul dengan sebab apa? Dia menjauhi maksiat zina. Walaupun dah hampir hujung-hujung nak masuk kepada perzinaan itu, ditinggalkan. Kenapa? Takut pada Allah. Allah bukakan lagi sikit, tapi tak boleh keluar lagi. Dan jadi orang ketiga pula tawassul dengan sifat amanah dia selaku majikan. Dan uruskan harta dia punya pekerja sebaik mungkin, tak digunakan sikit pun, bahkan dikembangkan sikit pun dia tak ambil. Dan amanah dia, tawassul dengan amal baik dia tadi, akhirnya Allah selamatkan mereka. Masya Allah. Jadi sebab tu tawassul dengan amal ni kita pun nak belajar pasal benda yang memang Nabi cerita. Jadi dalam urusan dunia kita, antara kaedahnya yang ulama ajar, tawassul dengan kita ni bantu saudara kita. Kan? Tengok siapa yang susah yang disebut tadi. Mana anak yatim, Masya Allah. Kan? Mana janda-janda yang perlukan bantuan. Tapi taklah timbul fitnah pula, kan? Pergi rumah janda sendiri pula. Itulah ya. Ajak rumah, tak bantu je. Bisnes sendiri nanti fitnah pula, kan? Jadi niat amal yang kita buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Kenapa? Kita yakin Nabi bagi tahu bahawa siapa yang bantu saudaranya, Allah pasti bantu dia, kan? Apatah lagi urusan akhirat kita. Jadi sebab tu dalam merencana kehidupan akhirat kita begitu, kan? Jadi dalam urusan dunia pun kita merancang sebaik mungkin, berstrategi istilahnya, kan? Macam mana kita nak dapat istilahnya, contoh silent income, terpaksa orang, kan? Pendapatan pasif. Maka dia fikir, ni umur 50 tahun, 60 ni aku malas nak buat apa dah, nak duduk masjid, kan? Contohlah, kan? Kalau boleh lagi awal, kan? Money freedom lah istilahnya, macam-macam orang gini, kan? Jadi benda tu tak salah, betul. Apa yang kita sebut strategi itu. Kita merencana dalam soal keduniaan penuh rapi, berstrategi dan seumpama dengannya. Jadi dalam soal akhirat pun sedemikian juga, bahkan lebih lagi. Kerana kita faham dan kita sangat tahu akhirat itulah matlamat hidup kita. Jadi merancang baik-baik, kan? Supaya apa? Kita selamat. Macam mana kita nak menempuh alam barzah kita, macam mana kita nak menempuh kehidupan di akhirat sana, sangat panjang, Masya Allah.
Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, salafun salih, dan mereka yang telah mengikut jalan yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka memikirkan apakah kaedah yang akan menyebabkan mereka ni sejahtera, selamat dan akhirnya berjaya di sana. Kan? Maka begitulah keadaannya di antaranya ialah nak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Antaranya juga kan pun Nabi SAW sebut, man farraja'an mu'min kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabid akhirah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menghilangkan kesedihan yang berlaku ke atas saudaranya, kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan yang melanda dirinya di dunia, bahkan di akhirat. Masya Allah, kan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi itulah keadaan yang sebenarnya kita nak highlight, kan, berkaitan dengan perasaan kebersamaan lah, kan. Walaupun lalu kita dengar di sana sini, tapi sifat orang yang beriman ni dalam menghadapi kesusahan saudaranya, kan, termasuklah yang sedang berlaku, kan, di Palestin dan tempat-tempat yang lain, hatta di tempat kita kesusahan yang melanda saudara-saudara kita ini, maka kita kena menzahirkan rasa, kan, kebersamaan kita lah, kan. Menzahirkan rasa kita ni, Allahu Akbar, kan. Kalau tak boleh nak rasa lapar sepanjang hari, kan, lapar, kan, seketika pun demi nak meraihkan, kan, kesusahan saudara kita, ya silakan, Masya Allah, kan. Dan kalau tak boleh nak infak yang kita sebut tadi, nak infak banyak, infak sikit pun Alhamdulillah. Dan kalau tak ada duit langsung, apa yang kita buat, maka kita zahirkan dengan doa kita kepada saudara kita, Masya Allah, kan. Jadi hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya, kan, begitulah keadaan kita, kan, orang-orang yang beriman kepada, kan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan. Sebenarnya nak cerita bab sabar, kan. Tapi ialah mukadimah panjang, kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran berkaitan dengan sabar, kan. Jadi sabar ni suatu perkara yang sangat besar dalam hidup kita, kan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sabar ini perkara yang pasti akan menimpa setiap diri manusia, kan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan datangkan ujian kepada manusia, kan. Jadi semua manusia ni akan ditimpa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang pertama dalam bentuk minal khauf, ketakutan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan uji manusia daripada bentuk ketakutan. Takut tu macam-macam lah keadaan ni. Takut yang kita sebut berhadapan dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan, kan, hilang hartanya, hatta hilang nyawanya, hatta ketakutan yang menyebabkan rasa tidak senang, tidak ada ketenangan dalam diri dia, kan, dalam macam-macam keadaan. Dan hari ini manusia takut, terutamanya hilang dunia hari ini. Takut. Takut dunia ni perkara yang tak bagus lah sebenarnya. Takut dunia ini akan menyebabkan kehinaan pada dirinya. Sehingga apa? Takut yang menyebabkan seseorang itu bimbang untuk buat ketaatan kepada Allah. Ini yang kita tak nak. Dan takut yang menyebabkan nak infak pun tak nak dah. Allahu Akbar. Bayar zakat pun tak nak. Takut hartanya habis. Ini takut yang haram lah, tak boleh.
datang kewajipan untuk melaksanakan tuntutan zakat, pasal takut duitnya habis, dia tak nak bayar zakat. Tak boleh. Kan? Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut, kan, ujian dalam bentuk kelaparan, wal ju', yang kedua. Kan? Sebab tu antara tarbiyah, kan, yang kita mesti dan wajib kita buat, ikuti, ialah apa? Dalam bulan Ramadan. Kan? Untuk apa? Untuk kita merasai, kan, bagaimana keadaan mereka yang diuji dengan kelaparan. Puasa bulan Ramadan sebagai contoh, kan. Kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa naqsim, kan, wal ju'i wa naqsim minal anfusi wath thamarat, kehilangan jiwa. Takut, masya-Allah, kan, mesti ada kebimbangan, kan. Takut orang-orang yang kita sayangi akan pergi meninggalkan kita, kan, anak, masya-Allah, kan, rumah, kan, ibu ayah kita nak sumpama dengannya. Tapi benda tu benda pasti mati, kan. Tapi bila datang ujian tersebut, kita akan rasa susah hati, kan. Kan? Dan inilah masanya Allah Ta'ala nak tengok akan kesabaran yang ada dalam diri seseorang. Dan demikian juga wasthamarat, ujian dalam bentuk apa? Allah SWT uji dalam pertanian dia. Contoh, soalan pekerjaan dia. Datang musim mandi, kan? Dah nak tuai dah, kan? Padinya contoh, dah nak tuai dah hasil tanaman, contohlah tembikai ke apa, kan. Masya Allah, datang hujan banjir, semua habis, kan. Datang hujan, kan, di pada pekerjaan dia, apa, ternak ikan, kan. Kita tengok orang yang diuji dengan banjir ni lah, kan. Dah nak tuai ada hasilnya, rugi beratus ribu, Masya Allah, kan. Tapi Allah SWT sebut wa basyiris sabirin, kabar gembira, kan, bagi orang yang bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi sebab tu inilah perkara yang sebenarnya, kan, perlu ada dalam diri kita untuk mendepani segala macam ujian yang datang dalam hidup kita. Itu dalam ayat yang lain Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kan, hujung ayat, kan, surah Ali Imran itu. Dan wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dengan segala macam ujian yang datang daripada Allah ke atas diri kamu. Dan bahkan ujian ni, kan, sebenarnya ujian yang Allah Ta'ala tahu siapa diri kita dan kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan mudah-mudahanlah ujian itu datang dan kita mampu menepani ujian tersebut. Sebab tu kalau kita lihat perihal ujian ini, kan, dan kita lihat balik dalam Al-Quran, kan, baca balik dalam hadis Nabi SAW, bagaimana Allah uji para kekasihnya, Nabi dan Rasul. Kan, sebab tu di antara kaedah juga untuk kita memahami, dan kita nak mendepani ujian sabar ini, lihat macam mana ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada para kekasihnya. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ujian yang luar biasa. Kan? Nabi Nuh AS sendiri, macam mana Allah Ta'ala cerita baginda terpaksa menghadapi ujian yang berat. Anak sendiri tak nak beriman pada Allah. Kan? Nabi Ibrahim AS sendiri dalam soal menyampaikan dakwah, kan, ayah sendiri tak nak beriman pada Allah. Kan? Nabi Lut AS, isteri, kan, pun tak nak beriman pada Allah. Dan begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian yang berkait dengan sabar ni ujian yang sangat berat. Dan berkait dengan perasaan dan seumpama dengannya, masya-Allah, kan. Jadi sebab tu alangkah beruntungnya kita apabila kita ini dapat menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut khabar gembiralah kepada mereka yang bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dan jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas sebagai pengajaran pada kita pada pagi ini, di antaranya ialah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan marilah sama-sama kita menzahirkan kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita pertamanya. Dan terus kita memantapkan keimanan kita pada Allah dalam soal untuk kita menyusun strategi kita dalam segenap sudutlah, depan, belakang, atas, bawah, supaya apa yang kita buat menjadikan kita ni orang yang beruntung. Buatlah segala macam amal yang boleh. Dan kita lihat apakah nasihat ulama kita berpandukan hadis Nabi SAW. Apa saja amal yang kita buat yang boleh datangkan keuntungan yang besar pada kita, boleh menarik bantuan Allah Subhanahu wa taala di saat kita memerlukan dunia, khususnya akhirat. Dan akhirat inilah sebenarnya matlamat kita yang kita tak tahu. Dan hari ini banyak kita khususkan untuk dunia kita. Cuma hari ini kita nak ubah pemikiran kita bagaimana bukan sekadar dunia yang kita dapat, kebaikan itu yang kita nak mudah-mudahan lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Dan kerana perjalanan hidup kita lebih panjang. Dan antara lain juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jadikan kita di kalangan orang yang sabar dalam menemani ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cerita panjang lagi kan, tapi cukuplah tuan-tuan kan. Sikit-sikitlah insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima majlis kita pada pagi ini, insya-Allah jadikan kita terus berada pada jalan ni insya-Allah, dan terus istiqamah dalam buat baik kan. Dan Allah kesian pada kita, limpahkan kita sentiasa dengan limpahan taufik hidayahnya. Dan taufik hidayah Allah Ta'ala ni mahal. Dan Allah Ta'ala kita pun maklum, dia boleh bolak-balikkan hati manusia. Ada orang yang kita maklum mungkin dulu orang surau, dulu orang masjid, tapi sekarang tak nampak dah. Ada. Dan juga mungkin kita nampak ada pemata kita dulu ni bukan ahli masjid, tapi Allah Ta'ala telah bolak-balik dah ubah hati dia jadi ahli masjid, jadi orang baik. Ini semua kerja Allah kan. Cuma apa yang kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala tak cabut, tak tarik hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita insya-Allah, dan terus kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.